Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ali Gaddafi selaku Imam Khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama Jumaat pada hari ini. Pertama, program Surah An-Nur. InsyaAllah pada hari Ahad ini Maulana Helmi akan ada di surau kita selepas salat maghrib. Jadi saya Datuk Musri telah terkuasa menjemput tuan-tuan bersama keluarga untuk sama-sama hadir meraihkan dan mendengar kuliah disampaikan Al-Fadhil Maulana Helmi insyaAllah. Dan juga untuk berikutnya 31 Februari sebagaimana yang kita setakat ini hari, Alhamdulillah itu akan berjalan pada 31 Ogos. Ustaz Dr. Hasan Ali Hafadh Hasan Mahmud Al-Hafiz. Saya bagi pihak perusahaan, cuma saya nak minta tolong di karya, tolong kosongkan parking pada hari ini. Kereta-kereta yang ada kereta, tolong kosongkan parking surau pada hari ini dan beri peluang pada orang jemaah-jemaah yang mendengar kuliah Al-Fadhil Maulana insyaAllah. Jadi yang kedua, berkaitan program untuk anak-anak sekolah. Orang Google telah saya rilis pada WhatsApp, jadi tolong isi yang mana ada anak yang bersekolah tingkatan 3 dan 5. Buat masa ni amat menyedihkan, cuma 7 keluarga saja yang telah mendaftar. Jadi macam saya cakap 600 rumah, takkan 7 keluarga dia tingkatan 3, 4 dan 5 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak minta boleh kami merancang, tetapi balik pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan insyaAllah kami cuba sediakan seberapa yang mampu untuk mengajak anak-anak kita salat berjemaah dan dekat dengan surau. Jadi kerjasama tuan-tuan amat saya harapkan. Jadi datanglah kuliah yang kami sediakan insyaAllah pada hari Ahad dan hari Rabu akan datang. Surah An-Nur akan sediakan jamuan untuk malam berikut. InsyaAllah datang Surah An-Nur pada program Kenyang Perut Ilmu insyaAllah tuan-tuan. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الحمد لله القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Tunaikan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kehidupan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan juga akhirat. Marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini, kerana ia adalah anugerah Allah yang banyak memberi lebar dan manfaat, khususnya dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, serangan penjajah yang paling halus tetapi memberikan besar sudah pasti berkaitan dengan pemikiran ummah. Sebenarnya penjajah telah meracuni pemikiran hingga jati diri umat Islam seolah mati jiwa dan kekitaannya. Bukan merompak, tetapi juga telah merombak semua sistem kehidupan. Mereka mahu membentuk watak anak bangsa mengikut jari telunjuk mereka. Maka tidak hairanlah ada watan sendiri lebih berbangga dan yakin dengan bergaya seperti penjajah. Lebih malang, ada juga anak watan yang melihat bangsa sendiri dengan rasa malu dan menuduh bangsa sebagai bodoh. Tidak cukup setakat itu, ada yang sanggup menghina agama sendiri atas nama kebebasan bersuara. Bukan setakat dalam penulisan dan kritikan, malah bangsa dan agama juga mereka jadikan bahan lawak pula. Inilah produk ciptaan penjajah yang mungkin rupa parasnya seperti kita, tetapi jiwanya adalah jiwa penjajah. Penjajah dengan dasar penjajahannya bukan sahaja berjaya merompak hasil mahsul negara, tetapi penjajah datang menyerang pemikiran rakyat dengan pelbagai cara dan gaya yang berdaya. Walaupun mungkin penjajah telah lama pulang, tetapi ideologi mereka masih lagi berada di bumi jajahannya ini. Kepada Islam, marilah kita buktikan bahawa anak bangsa kita boleh berdiri di kaki sendiri, yang jiwa raganya sanggup untuk ibu pertiwi cintai. Merdeka negara ini kadar laungannya, tetapi biarlah kemerdekaan ini diisi dengan cara kita, bukan mengikut rentak peninggalan penjajah itu sendiri. Hadirin sidang yang dirahmati Allah sekalian, mimbar ini juga mengajak kita semua supaya mengenang dengan penuh kesedaran tentang betapa penjajah dan penjajahan telah menggugat akidah kita. Salah seorang sarjana barat misalnya, Jack, menyebut dalam kajiannya bahawa penjelajahan bangsa Eropah ke Asia, penjelajahan bangsa Eropah ke Asia bermatlamatkan gold, iaitu mencari kejayaan, kekayaan dan menyebarkan agamanya. Walaupun tembok akidah umat Islam pada dasarnya gagal untuk diruntuhkan, namun serangan bertali arus ratusan tahun tetap memberi kesan pada jangka masa panjang. Gerakan orientalis yang dibawa bersama penjajah adalah bukti paling jelas yang mereka bersungguh-sungguh berusaha menyarung pemikiran umat yang amat bercanggah dan menggugat akidah Islamiyah. Penjajah bukan sahaja memburu dan menghapuskan para ulama dengan cara yang penuh kelicikan untuk menghapuskan Islam, bahkan mereka juga menanam jarum susuk pemikiran penjajah seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme, humanisme dan pelbagai fahaman yang lain.
Ianya semakin mempengaruhi generasi kita hingga menjejaskan peranan agama dalam membentuk sebuah kehidupan. Islam bukan lagi dilihat sebagai cara hidup, tetapi Islam dilihat pada kerangka yang amat sempit dan dimomok sebagai penghalang kepada kemajuan. Allah Subhanahu wa taala Suratul Baqarah ayat 120. A'udzu minasyaitonir rajim. Wala tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka Allahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti jejak mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Jika kamu mengikuti kemahuan mereka, pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Mungkin rahmati Allah sekalian, kita semua mengambil semangat kemerdekaan untuk kembali kepada kiblat. Sejarah kita telah membuktikan Islam telah menjadi agama yang dianuti oleh majoriti manusia, khususnya orang Melayu, dan nilai ajaran yang menjadi sebahagian dari urat nadi kehidupan sejak kerajaan Melayu Melaka lagi. Islam menjadi dasar kebesaran kerajaan Melayu, bukan sahaja dari segi kuasa pentadbiran, bahkan dari segi peradaban diri. Islam diri bangsa Melayu, sehingga setiap sendi dan tulang kerangka budaya Melayu diselami dengan ajaran Islam. Maka untuk kita bangkit terus berjaya dan berdaya saing di dunia dan apatah lagi di akhirat, hanya kiblat Islam yang wajib mengisi sebuah kemerdekaan yang didai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah adalah kekuatan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sibghatullah wa man ahsanu billahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Lupa Allah, dan siapa yang lebih baik caranya daripada Allah, dan hanya kepada-Nya kami menyembah. Marilah kita hayati kata-kata tokoh pejuang kemerdekaan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Katanya, kita perlu balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang nyata dan jelas menunjukkan bahawa Islam tidak boleh berpisah dan terpisah politik, kerana Islam menghubungkan hamba dengan Tuhan dan menghubungkan hamba dengan hamba. Masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan suatu besar kurniaan Allah kita. Saat ini masih melihat saudara kita melut lawan penjajah di tanah mereka. Bukan sedikit kedukaan yang mereka tempuh dalam menghadapi penjajahan tersebut. Bukan sedikit air mata darah yang tertumpah kerana perjuangan untuk kemerdekaan tanah air mereka. Bukan sedikit juga duka dan kecewa yang adalah tempat untuk mereka berserah. Semua ini kita jadikan bahawa penjajah dan penjajah pasti berkesan kepada umat Islam ini. Maka bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan sekali lupa bahawa semua itu adalah kurniaan yang maha perkasa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi aku kepadamu, dan sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku itu amatlah keras. Pengalaman dijajah juga adalah azab yang datang kerana kecurangan dan iman umat kita yang tidak dari perintah Allah Subhanahu wa taala telah mengubah dan dijajah, mengisi program kemerdekaan saban tahun, budaya berhidup yang memual
adalah ingkaran yang mengundang penjajahan yang datang. Jadi jangan mengundang pada itu sendiri. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah hari ini, marilah bersama kita menghayati kesimpulan khutbah. Pertama, hayatilah sejarah kemerdekaan agar kita lebih mengerti dan menghargai sebuah keamanan yang besar harganya. Umat Islam segera sadar bahawa jalan syukur adalah cara terbaik untuk mengisi sebuah kemerdekaan. Ketiga, pastikanlah kiblat merdeka adalah Islam sebagai cara hidup, bukan memakai pemikiran acuan penjajah yang menjajah. Terakhir, cinta tanah air dan kemerdekaan kita ini dengan penuh, cintai tanah air dan kemerdekaan kita ini dengan penuh iktibar dan keinsafan. Jika kita tidak memeliharanya, percayalah ia akan musnah dan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna nisa wa fi dzalikum bala'un rabbikum 'azim. Lebih kurang, ingatlah ketika Nabi Musa berkata, kenanglah nikmat Allah kepada kamu semasa selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang seksa kamu dengan berbagai seksa yang buruk, dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak perempuan kamu, dan kejadian yang demikian itu mengandungi bala dan cobaan besar Tuhan kamu. Ibrahim ayat 6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم توبته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا، أن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعين والمشركين. اللهم إنا نسألك إليك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك السمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لوليه السلامر تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك ذا الجلال والإكرام.
أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية البلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak umat Islam Selangor, dan kepada anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allah, kurniakanlah berkati, jauhilah kami dan rasuah dan guna khianatan kepada amanah diberikan, dan tidak lupa pada jemaah dan ahli karyah masjid yang tidak bosan-bosan untuk infakkan sebahagian hartanya ini kemakmuran dan surau An-Nur, agar hati dan dilimpahkan rezeki yang barakah buat mereka dunia akhirat, dan diringankan langkah-langkah mereka untuk datang ke masjid ini. Allahumma ya fi'al bala idfa'anna al-waba wal bala wal والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.